Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu akbar. Segala puji-pujian adalah bagi Allah. Alhamdulillah yang ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Sama ada kita ditimpa dengan peristiwa-peristiwa yang baik atau kita ditimpa dengan ujian, dengan cabaran, hakikatnya semuanya baik berlaku. Maka sekiranya kita dapat menjadi orang yang banyak bersyukur, lebih-lebih lagi yang senantiasa bersyukur di atas apa yang berlaku pada diri kita ini, maka kita cubalah untuk memahaminya, untuk bersabar dan reda di atas semua takdir Tuhan. Ini yang dimaksud dengan Alhamdulillah yang ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Semuanya baik-baik berlaku. Itulah hakikatnya. Apa yang berlaku dalam negara kita ini, sama ada berlaku pada rakyatnya, pada pemerintahnya, pada kerajaannya, pada ahli politiknya, pada sesiapa saja, wa'ima penyakit, wa'ima wabak yang sedang melanda negara kita ini, insya-Allah semuanya pada hakikatnya adalah baik. Maka hendaklah kita yakin, seyakin-yakinnya dia adalah baik, sebab dia datangnya dari Tuhan yang maha baik. Alhamdulillah, pada pagi ini mudah-mudahan saya diberi kesihatan, dilancarkan lidah saya, diterangkan dada saya, diberi saya rahmat dan berkat untuk membicarakan dan berkongsi satu tajuk yang agak penting dan serius untuk difahami, khususnya oleh semua rakyat negara kita Malaysia ini, khususnya yang beragama Islam. Tajuk yang akan saya kongsikan adalah golongan yang tidak boleh menerima atau menolak kebenaran akhir zaman, iaitu kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Tanpa membuang masa, saya ingin kongsikan perkara ini matannya sahaja. Mudah-mudahan dengan matan atau pencanaian atau pencerahan yang ringkas tetapi padat, semuanya dapat faham, masuk ke dalam hati dan mendapat hidayah untuk membuat persiapan perubahan diri ke arah kemenangan yang saya sangat-sangat yakin yang semakin hampir. Yang pertama, golongan yang tidak boleh menerima kebenaran ini, kebenaran berkaitan dengan Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi di akhir zaman ini, yang pertamanya adalah golongan yang rapuh tauhidnya. Apa makna golongan yang rapuh tauhidnya? Iaitu golongan yang tauhidnya cukup makan saja. Dia tidak memahami ilmu tauhid secara mendalam dan menyeluruh. Dia tidak boleh mengaitkan sesuatu peristiwa itu dengan tauhid, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, golongan yang ingin menyekat kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha mutlak, sama ada dia sedar ataupun tidak sedar. Golongan yang ingin menyekat kuasa Allah tadi yang saya sebutkan secara tidak sedar, kerana kebangkitan Islam di akhir zaman ini berlaku semuanya 100% berlaku dengan kehendak dan kuasa Allah. Jadi bila dia berkehendak, kadang-kadang nampak zahirnya tidak logik, nampak secara zahirnya tak mungkin, di luar jangkauan akal, tapi dia berlaku juga. Sebab itu saya berani mengatakan dan telah dikatakan oleh ulama bahawa kebangkitan Islam
berlaku dengan cara khawarikul adah atau dengan cara karamah, dengan campur tangan kuasa Allah Subhanahu wa taala 100%. Adapun golongan yang bertuhankan kepada akal, yakni golongan yang berdasarkan logik atau tidak logik, dijadikan sebagai kayu pengukurnya. Apabila suatu peristiwa itu berlaku atau tidak berlaku, maka golongan ini menggunakan akal dan hanya berdasarkan kepada logik atau tidak logik. Kalau tak logik, tak boleh berlaku. Kalau logik, harus berlaku. Ini yang saya maksudkan mereka bertuhankan kepada akal. Apa yang Quran sebut, apa yang Nabi sebut. Ini tidaklah bermakna bahawa kita ini menafikan peranan akal. Akal diberikan supaya kita berfikir. Tapi apa yang kita fikirkan itu mestilah selaras dengan kehendak Al-Quran. Mesti apa yang kita fikirkan, akal yang kita gunakan ini hendaklah berbetulan dengan kehendak wahyu, kehendak Quran. Itu maksud saya. Jadi yang saya nampak di Malaysia ini biasanya golongan Wahabi atau golongan yang awam, golongan masyarakat awam, golongan yang dangkal ilmu pengetahuannya. Bila saya sebut golongan Wahabi ni, mereka ni dah banyak dah saya mengkaji mereka ni, bahawa mereka ini bila membaca hadis, bila melihat hadis, agak pelik bunyi hadis, agak ganjil maksud hadis, maka mereka mencari salah silap pada perawi hadis tu. Ini nak bahaskan panjang, tapi saya nak ambil matan. Memanglah mereka ni kalau kita tinjau dari sudut mana, terutamanya hadis-hadis tentang fadilat, mereka akan mengatakan sebagai contoh, tak kalah amal sedikit pahalanya besar. Dia nak sukat dengan akal dia. Inilah dikatakan orang yang bertuhankan kepada akal. Yang keempat, golongan yang tidak boleh menerima kebenaran Fatah At-Tamimi atau Imamul Mahdi yang sebenar. Ini versi sebenar. Kalau versi palsu tu patutlah mana-mana orang yang bawa Fatah At-Tamimi versi penipu, versi palsu, itu siapa pun tolak, saya pun tolak. Takkan kita nak masuk neraka, betul tak? Yang keempatnya iaitu golongan yang tidak mendapat hidayah dan taufik yang sempurna. Kita semua ni orang Islam, artinya kita mendapat hidayah dalam sudut-sudut yang tertentu, dalam perkara-perkara yang tertentu. Tetapi saya maksudkan tidak sempurna tadi, mana ada part-partnya, ada perkara lain mereka tidak dapat petunjuk, lalu mereka menentang. Inilah golongan yang belum lagi mendapat hidayah dan taufik yang sempurna. Golongan yang kelima, siapa dia? Iaitu golongan yang tak boleh terima kebenaran Fatah Tamimi, yang menolak kebenaran Fatah Tamimi dan Imamul Mahdi, iaitu golongan yang tidak memahami maksud dan konsep sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada poin yang kelima, golongan yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Fatah At-Tamimi di akhir zaman ini adalah golongan yang tidak memahami maksud dan konsep sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana saya ulangi tadi bahawa banyak perkara berlaku di akhir zaman ini secara khawarikul adah. Contohnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, perkara yang ikut logik akal tu tak terjadi, tiba-tiba boleh terjadi. Jadi mereka menafikan terus. Itulah makna mereka itu jahil tentang konsep sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, apabila golongan-golongan yang tertentu, pihak yang tertentu, masyarakat awam, mereka ada yang terkeliru. Mereka beranggapan bahawa Imam Mahdi itu tak mungkin gaib, tak boleh gaib. Bahawa Fatah At-Tamimi itu tidak mungkin gaib, tidak boleh gaib. Jadi secara mutlak dia kata itu mengarut. Jadi inilah maknanya mereka tidak faham konsep sifat harus. Sifat harus tu maknanya kalau Allah nak buat pun boleh, hukumnya harus, tidak mustahil. Dia nak buat pun boleh, dia tak buat pun tak apa. Dia nak tinggal pun boleh, dia tak tinggal pun boleh. Yang keenam,
golongan yang memberi kepercayaan atau meletakkan kepercayaan kepada ulama-ulama rasmi sahaja atau ulama kerajaan semata-mata. Jadi golongan ini mereka tidak boleh menerima kebenaran Fatah Tamimi atau Imamul Mahdi, melainkan mengikut apa yang diberikan hujah oleh ulama-ulama yang rasmi semata-mata atau ulama kerajaan semata-mata. Sedangkan setelah kita memahami bahawa kebenaran itu sebenarnya datangnya dari Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Dalam surah Al-Kahfi pula ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qul al-haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, yakni dari Tuhan kamu. Dengan ini jelas bahawa kebenaran itu bukannya tertakluk, bukannya tergantung kepada ulama swasta ke, ulama kerajaan ke, ulama persendirian ke, penceramah bebas ke, atau siapa saja. Asalkan kebenaran yang disampaikan, kebenaran yang diceramahkan melalui saluran apapun, sekiranya ia benar-benar berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah benar. Kebenaran itu satu, tidak dua, tidak tiga, tidak 10 dan seterusnya. Kemudian hujah saya yang ketujuh. Jadi mana golongan-golongan ini dia tak boleh terima kebenaran. Sebab kebenaran ini dia punya punca dia, yang utamanya adalah bermula dari Fatah At-Tamimi, kemudian Imam Mahdi, dan kemudian Nabi Isa AS. Jadi golongan ini tak boleh terima sebab-sebab ini. Ini hujah-hujahnya. Jadi yang ketujuh, golongan yang tidak percaya atau tidak yakin dengan bantuan ghaib dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mimpi yang baik, yaqazah, firasat, ilham, kasyaf, karamah, ilham dan seumpamanya. Dan khususnya bagi golongan Wahabi, konon-kononnya mereka ini percaya juga pada mimpi yang benar, percaya juga pada yaqazah, percaya juga pada firasat, ilham, kasyaf, karamah, ilham. Seolah-olah mereka ni percaya sungguhlah, yakin sungguhlah. Tapi saya nak tanya kepada tuan-tuan secara tegas, siapa yang tuan-tuan tengok ulama-ulama di Wahabi Malaysia ni ada yaqazah? Ada mereka sebarkan tentang firasat, ilham, kasyaf dan karamah. Mungkin mereka kata tak perlulah ceritakan tentang yaqazah, karamah. Apakah benar begitu atau mereka tidak ada pengalaman langsung? Mereka tidak ada pengalaman langsung kerana ajaran yang mereka bawa ini adalah bertentangan dengan Islam yang sebenar. Sebab itu hari ini, kalau dulu kita di Malaysia ni, orang tak tahu siapa ni golongan Wahabi ni. Kerana kalau ditanya kepada golongan Wahabi Malaysia, mereka akan cakap kami bukan Wahabi. Jadi mereka boleh berhujah contohnya macam ni. Walaupun hujah Imam Syafi'i kata begini, walaupun hujah Imam Hanafi kata begini, tapi itu tidaklah bermakna kita boleh menolak daripada hujah imam-imam yang lain. Jadi mereka sokong hujah Imam Syafi'i itu. Mereka, siapa nak ikut Imam Syafi'i, mereka sokong 100%. Boleh, tak ada salah. Tapi masalahnya mereka ini tidak khatam dalam semua bab mazhab. Tiba-tiba yang bab A, cerita tajuk A ambil Syafi'i, yang tajuk B ambil Hanafi, yang ni ambil Maliki. Ikut dia orang saja. Tapi nak kata ikut kepala dia orang masing-masing pun tidak juga. Mereka sandar kepada Ibn Taymiyah. Sedangkan fahaman Ibn Taymiyah ini, kalau di Malaysia ini, menurut aliran Aswajah, Ahli Sunnah wal Jamaah, majoriti. Boleh juga kita katakan 100% yang Ahli Sunnah wal Jamaah tulen menolak fahaman Ibn Taymiyah. Dan dikatakan bahawa Ibn Taymiyah telah bertaubat. Tapi mereka tak pakai hujah ni. Cerita taubat tu seolah-olah lantaklah dia. Tapi cara dia orang tu ikut dia orang. Dia orang nak kata seolah mereka ni mustahid. Bahkan mereka pun ada mengaku bahawa mereka ini mustahid. Sedangkan ulama' yang sebenar tu dia tak mengaku dia pun ulama'. Baik, hujah saya yang ke-8.
Golongan yang menolak atau tidak boleh menerima kebenaran dari Fatha Tamimi ini siapa? Iaitu golongan yang tidak mempunyai kefahaman dan ilmu yang lengkap dan tepat berkaitan dengan Fatha At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Kenapa saya katakan demikian? Kerana ilmu berkaitan dengan Imamul Mahdi ini diberi secara tepat menyeluruh kepada Mujadid orang kanannya, iaitu Fatha At-Tamimi atau putra Bani Tamim. Barulah ilmu itu dikatakan lengkap dan tepat. Seandainya tidak, berapa ramai golongan kita di Malaysia ini, ulama-ulamanya, ustaz-ustaznya, penceramah bebasnya. Melalui pengalaman saya, melalui pengalaman orang lain, majoriti di antara kita tidak belajar berkaitan dengan Imamul Mahdi dan Fatha Tamimi. Tak belajar pun. Ada belajar khusus? Tak ada. Saya berani kata tak ada. Pada adatnya tidak ada. Jarang ada. Hanya mereka belajar secara tebuk-tebuk. Belajar sama ada sendiri-sendiri. Belajar secara serpihan. Sini sikit. Melalui kajian mereka sedikit. Pahaman mereka. Mereka beli kitab. Di mana-mana mereka kaji sikit. Dan golongan ini menggunakan akal fikiran mereka. Akal fikiran mereka maknanya bergantung kepada kekuatan akal mereka, lalu merumuskan maksud atau kandungan hadis, pencerahan hadis itu berdasarkan kepada akal kekuatan mereka. Adapun yang berani menyanggah hujah saya ini, mereka katakan tak, mereka juga di jamiah sekian-sekian, di universiti sekian, mereka belajar daripada pensyarah mereka yang alim tentang Imamul Mahdi. Tetapi kerana Imamul Mahdi peristiwa akhir zaman yang umumnya mengetahui, tetapi maklumat sebenarnya diberi kepada Fatha At-Tamimi yang memahami berapa ratus hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi, berapa puluh hadis yang berkaitan dengan Fatha At-Tamimi diberikan kepada Mujadid. Maka Mujadid inilah yang diberikan anugerah ilham, diberi bantuan ghaib, diberi pertolongan oleh Allah untuk memahaminya. Dan akhirnya daripada dia yang mula-mulanya, yang merupakan orang yang arif di zamannya, sebagai sahibul zaman, mengembangkan apa yang sebenarnya. Sebab itulah bila mana Fatha Tamimi wasi yang sebenar menyebutkan sesuatu, biasanya bercanggah dengan dengan ulama-ulama lain yang memberi komentar akan isu tersebut. Maka dengan itu, tidak mustahillah nanti apabila video-video saya yang telah saya perkatakan banyak tentang Imamul Mahdi dan Fatha At-Tamimi ini, ramai yang akan terkejut. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya apa yang saya sampaikan itu, insya-Allah semuanya benar belaka. Bukan kerana saya ni hebat, bukan kerana saya ni dahsyat. Saya memang dahsyat dengan dosa-dosa saya. Saya memang banyak aib saya memang banyak kelemahan saya. Tetapi apa yang saya nak sebutkan sini, nak kongsikan di sini, saya belajar berguru dengan Fatha At-Tamimi. Fatha At-Tamimi guru saya ni seorang mujadid. Itu rezeki saya ditemukan. Tapi saya diajar, kami diajar jangan rasa selamat. Tak boleh rasa walaupun engkau dah kenal Fatha At-Tamimi, engkau rasa dah selamat, dah bagus, tak ada. Saya pun tak rasa macam tu. Tapi ilmunya saya dapat dari Fatha At-Tamimi. Maka dia menceritakan ini. Sebab itulah apa yang saya sampaikan di video ini biasanya lain daripada apa yang disampaikan oleh ustaz lain. Yang kesembilan, iaitu golongan yang menolak tadi, iaitu golongan yang memahami makna hadis atau Quran secara zahir saja. Ini sekali lagi merujuk kepada ulama-ulama Wahabi, sebagaimana golongan Wahabi yang berlaku dalam dunia realiti di Malaysia sekarang ini. Jadi kalau orang faham hadis secara zahir, kalau Madinah tu Madinah lah macam tu. Di mana kamu menghadap, kamu akan menghadap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah mereka tafsir. Kalau tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka tangan tu ditafsirkan secara zahir menurut pandangan mereka. Ini yang berlaku pada golongan Wahabi. Jadi apabila mereka ini memahami makna hadis secara zahir dan Quran secara zahir, maka mereka tidak akan mendapat rahsia jawapan yang sebenar daripada Quran dan hadis tersebut. Maka
Ini bermakna kita kena kembali kepada ulama-ulama yang beramal, ulama yang bertakwa. Yang beramal, bertakwa, beramal mengikut ajaran Islam yang sebenar berdasarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, ulama-ulama Wahabi ni, saya dah bagi tahu satu ketika dulu bahawa Yahudi ni dia tahu sangat tentang agama Islam, dia alim. Maka dia pun melatih kadir-kadir dia untuk belajar ilmu agama ni untuk disesatkan, diselewengkan, diberi satu pencerahan yang lain. Jadi kerana itulah kita dapati bahawa fahaman Wahabi ini banyak bertentangan, tak selari dengan mana-mana kehendak empat mazhab ni. Sebab dia ambil suka dia ya. Lebih-lebih lagi saya kata berani katakan gitu sebab fahaman akidah mereka kalau dibahaskan sebulan tak habis. Bab tauhid 3 serangkai ni sebulan tak habis. Kita bahas satu-satu. Dia 20 soalan, kita 20 soalan. Satu soalan cakap sejam, kita pun cakap sejam. Kita berbahas. Lama nak habis sebulan tak habis. Begitu dahsyatnya sekalian. Yang ke-10, golongan yang biasanya tidak faham atau tidak terkait atau tidak beramal dengan ajaran tarikat atau zikir sufi. Sekali lagi, golongan Wahabi ni diorang bukan mengiktiraf ajaran tarikat. Mereka bukan suka zikir-zikir sufi ni, bahkan dikatakan sesat. Jadi macam mana mereka nak terima kebenaran? Yang ke-11, golongan yang memahami kisah-kisah Al-Mahdi tetapi tidak mengambil dari sumber yang tepat, iaitu Fatah At-Tamimi. Mereka tengok hadis, mereka buat pencerahan ikut akal fikiran mereka. Lepas tu sengih-sengih kat orang, senyum-senyum kat orang, perli-perli kat orang. Ini ke kebenaran? Ini ke akhlak Nabi? Yang saya faham, saya tengok video mereka tu macam itulah. Sengih-sengih kat orang, perli-perli kat orang, hentam orang. Jadi mereka tu benar, berakhlak macam Nabi. Maka saya diberi faham apabila bid'ah dalalah berlaku dalam negara kita Malaysia, hendaklah orang yang faham agama sedikit atau sebanyak bagi tahu ini secara jelas, terang lagi bersuluh supaya mereka ni bertaubat. Dan saya minta supaya mereka semua golongan Wahabi Malaysia ni bertaubat. Dan kita minta supaya golongan mufti ni panggil diorang soal siasat akidah diorang, tanya diorang, bincang dengan diorang, betulkan diorang. Bukan soal nak mengaibkan orang. Tapi kalau pada pandangan saya di Malaysia ni, orang yang dah aibkan Fatah Tabi berapa juta orang, difitnahkan kepada seluruh rakyat Malaysia ni. Itu lagi dahsyat. Bila sekali mereka kena penangan buah macam ni, baru terasa. Sebab itu kita jangan mudah-mudah nak sesatkan orang. Sekarang ni pihak berkuasa, pihak yang berwajib, yang ada, panggil dia orang, tanya dia orang, fair and square, tanya satu-satu, terutamanya bab akidah. Hujah yang ke-12, golongan yang mudah membuat kesimpulan berdasarkan pandangan mata zahir tanpa bersifat adil di dalam menentukan sama ada peristiwa itu benar, sesat atau sebaliknya. Saya ulang balik, golongan yang mudah membuat kesimpulan berdasarkan pandangan mata zahir tanpa bersifat adil dalam menentukan sama ada peristiwa itu benar, sesat atau sebaliknya. Di Malaysia ni, bila kita tengok ajaran sesat, kita panggil dia, tanya dia, bagi dia peluang jawab. Dia nak tanya pun boleh, kita nak tanya pun boleh. Macam itulah baru adil. Bagi hak dia. Hak demokrasi tu ada pada dia. Hak bersuara tu ada pada dia. Bagi dia bersuara, bagi dia bercakap, bagi dia mempertahankan hujah dia. Mana boleh kita berlaku zalim kepada seseorang? Ini tidak. Tengok satu peristiwa, kata kembali kepada Quran dan hadis. Kembali kepada Quran dan hadis apa? Kembali kepada akhbar. Kembali kepada berita-berita. Kembali kepada radio TV itu. Itu bukan kembali kepada kebenaran. Dah tahu dah. Gambaran akhir zaman tak apa? Sedikit orang baik, banyak orang jahat. Yang baik dianggap sesat, yang sesat dianggap benar. Ulama'nya kata-kata fasik, jahat. Habis siapa puak-puak mana ni? Islam tu ganjil di akhir zaman. Islam akan kembali ganjil. Islam akan kembali pelik. Orang yang berjuangkan Islam ni macam genggam berapi. Siapa golongan ni? Dan yang terakhir, hujah saya yang ke-13, iaitu golongan orang awam yang mengikut rasa hati. Ini golongan yang dengar video saya,
Dia minat agama, baru sedar agama. Dulu tak sedar. Dulu terlibat dengan dosa maksiat. Jadi itu maklumlah. Maklum ni maknanya semua orang macam tu. Kita ada sejarah masing-masing. Kita ada sejarah dosa, kita ada sejarah sisi gelap kita ada buat maksiat. Kemudian kita kembali bertaubat. Alhamdulillah. Kita nak Islam. Tapi ilmu kita dangkal. Ilmu tak cukup banyak, tak kuasai dalam banyak perkara. Jadi kita ikut rasa hati, ikut akal sendiri, atau belajar secara tebuk-tebuk. Tanya pun tidak. Tuduh, sangka buruk, jump into conclusion. Mana boleh macam tu? Kalau bertaklid kepada ustaz-ustaz pun, ustaz yang bukan ahlinya. Ustaz tu pakar bahasa Arab, tapi bukan pakar hadis. Pakar hadis tu pula tengoklah, jangan dah kita bangga diri pakar hadis akhir zaman. Bila sebut hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad Ibnu Lahiyah, Aswaja pun turut terlibat juga. Menolak Ibnu Lahiyah, menolak perawi Nu'aim bin Hamad. Nanti saya akan buat satu kisah panjang ni, nak bela ni, siapa ni Ibnu Lahiyah. Orang nampak satu sudut dia. Mereka hidup di zaman siapa? Siapa dia guru-guru mereka ini? Saya akan jelaskan dengan panjang lebar insya-Allah. Jadi, sehingga itu dulu tuan-tuan sekalian, saya rumuskan bahawa 13 hujah yang saya berikan ini untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia kenapa sehingga ini kebenaran yang dibawa oleh Fatah Time ini ditolak oleh rakyat Malaysia, oleh dunia sekalipun. Sebab tadilah, sebab tentang tauhid, nak menyekat kuasa Allah tak sedar, bertuhankan kepada akal, tak dapat hidayah, tak faham konsep sifat harus sebagai Allah Subhanahu wa taala, yang meletakkan kepercayaan kepada ulama rasmi ke tak rasmi ke, dia buat kesimpulan macam tu. Mana boleh? Ulama rasmi mesti betul, ataupun ulama swasta mesti betul. Dua-dua pun tak, bukan macam tu cara penilaiannya, tak betul, tak tepat. Tidak yakin dengan bantuan ghaib, ada fahamannya tidak lengkap, tidak tepat. Golongan yang faham hadis secara zahir, golongan yang tidak, memang anti kepada ajaran tarikat, zikir-zikir ni, selawat ni. Golongan yang faham kisah Al-Mahdi tapi tak ambil daripada sumber yang tepat, walaupun daripada Quran, walaupun daripada hadis. Siapa yang faham Quran? Siapa yang faham hadis? Ulama. Ulama mana? Warasatul Anbiya, pewaris Nabi. Siapa dia contoh pewaris Nabi? Apa bukti dia pewaris Nabi? Semua tu kena kajilah. Jadi golongan yang buat berdasarkan pada penilaian mata zahir, ukuran lahiriah, mana boleh macam tu? Dan akhirnya golongan yang bersandarkan kepada akal sendiri, rasa hati sendiri, belajar tebuk-tebuk. Semua ini menyebabkan mereka ini tidak menerima lagi kebenaran ini. Jadi ampun maaf daripada saya yang banyak dosa, tapi saya tetap bertegas memperkatakan kebenaran ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana sudah semakin hampir, negara kita semakin banyak ujian. Mari kita doakan semua. Macam bapak lah, bapak marah anak buat salah. Kamu ni macam ni, kamu ni macam ni, kamu ni. Tapi akhirnya bapak tu sayang pada anak-anak. Dia semayang, dia doakan anak supaya dapat hidayah. Sebab kalau bapak tu tak doakan anak-anak, yang dia marah tadi, memang anak dia buat salah, bapak dia masuk neraka. Sama lah juga macam saya, golongan Wahabi Malaysia ni, saya doakan mereka. Kalau saya suka mereka masuk neraka, saya pun ahli neraka. Saya nak bagi tahu ni. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama menginsafi diri, kembali kepada Islam yang sebenar, insya-Allah. Marilah kita mendoakan. Marilah kita mengharapkan Malaysia ni akan menjadi sebuah negara yang negara Islam, insya-Allah, yang dirahmati Allah, yang maju. Jangan bila sebut Islam tu mundur, tak, Islam ni akan maju. Dah sampai masanya, insya-Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.